pemerintah yang zalim. Ada beberapa keadaan. Satu, pemerintah itu zalim, secara umumnya dia zalim, tapi perintah yang disuruh tu tak zalim. Ada satu benda, ada satu dalam satu hal yang lain, pemerintah itu zalim dan yang dia suruh itu pun zalim. Bila dia suruh tu zalim, zalim lah. Misalnya pemerintah tu tak baik, tapi dia suruh kita benda yang baik. Umpamanya, tengok pemerintah tu dia mungkin ada kezaliman, tuan-tuan, nak cari pemerintah untuk kita berpijak realistik kepada realiti yang ada. Mustahil ada pemerintah yang perfect langsung tak zalim. Kalau tidak, dia akan jadi macam khulafah yang 4 dah lah, khulafah ar-rasyidin, yang tu perfect. Pemerintah mungkin akan ada baik dan buruk, tapi jika sekiranya baik dia itu mengatasi buruk dia, maka dia pada umumnya, dalam hadis Abu Daud, mudah-mudahan Tuhan ampunkan kesilapan dia di dalam beberapa bab itu di atas kebaikan dia dalam bab yang lain. Ghalaba adluhu ala jawrihi, kata Nabi. Keadilannya mengatasi kezalimannya. Ada benda yang kalau pemerintah tu suruh kita buat satu benda, pemerintah tu sekalipun baik, tapi benda yang dia suruh kita itu zalim, kita tak ikut. Alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bi ma'siyatin, fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Di atas individu muslim wajib dengar dan taat selagi mana tak disuruh pada benda yang maksiat. Jika disuruh pada benda yang maksiat, tidak ada dengar dan tidak ada taat. Tak dengar dan tidak ada taat. Kemudian kalau tak dengar tak taat, kita tak dengar dan tidak taat di dalam benda yang dia suruh itu. Adakah selepas kita tak dengar dan tak taat, misalnya dia suruh kita buat satu benda maksiat, dia tak pergi? Adakah selepas itu kita mesti berperang dengan dia? Ini masalah lain. Kerana orang bertanya Nabi SAW tentang selepas Nabi, saya kunu umara ta'rifuna wa tunkirun. Ada pemerintah, kata Nabi, selepas daripada aku yang kamu tahu dia buat baik dan dia buat jahat. Tapi pada hujung hadis, sahabat tanya, afala nunabidhuhum bisayf, adakah patut kami puang pemerintah tu dengan pedang? Nabi kata, la maqamu fikumus salah, jangan selagi mana mereka mendirikan di kalangan kamu salat. Sebab apa Nabi tak bagi? Para ulama bincang. Dan sebagai riwayat Nabi kata, illa antara kufran bawaha, melainkan kamu melihat kekufuran yang nyata. Kenapa para ulama kata tak benarkan? Di kalangan para ulama, dalam sejarah ada sahabat yang bangkit. Al-Husain bin Ali bangkit menentang. Az-Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, Aisyah radhiyallahu anha, mereka juga telah mengkritik, menzahirkan tidak puas hati dengan apa yang berlaku pada zaman Ali. Mereka kata sebabnya, kalaulah kita keluar memerangi pemerintah itu menyebabkan berlakunya kerosakan yang jauh lebih besar, maka adalah haram. Kata Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim, wa amma khuruju alaihim wa qitaluhum fa huwa haramun bi ijma'il muslimin wa in kanu fasaqata zalimin. Adapun keluar, atau kama qala, ada keluar menentang dia, berperang dengan pemerintah, adalah haram. Imam Nawawi kata dengan sepakat orang Islam, tapi sebenarnya tidak sepakat, ada pendapat yang beza. Sekalipun fasik dan zalim, sebab lima yatarattabu ala dzalika min iraqatid dima wal fasadu fil ard, kerana itu akan menyebabkan tumpah darah dan rosaknya muka bumi. Kita mungkin tak perhati satu bab tu, kita perang dengan dia,
Tentera dia perang, mati banyak, macam berlaku di negara. Melainkan kita ada sistem lain, demokrasi, kita pergi undi, tak tumpah darah. Ataupun pemerintah tu boleh orang pergi buang dia di situ ya, tak tumpah darah, yang membesar-besaran, boleh diubah. Tapi kalau ubah tu sehingga menyebabkan satu negara orang Islam perang, maka kita tak boleh nak membuang satu mungkar, mendatangkan mungkar yang lebih besar. Mendatangkan mungkar yang besar. Kena tengoklah macam mana. Kalau kita kata dia zalim, zalim bab apa? Kalau dia zalim diri dia, itu isu dia lah. Saya buat contoh lah, pemimpin tu katalah dia ni perangai dia salah, ada maksiat peribadi dia, itu dia dengan Allah. Kalau dia zalim pada siapa? Zalim pada rakyat, cukai tinggi, kita nak tengok cukai dia ambil kat dia ke sistem takbir dia yang kita tak setuju. Kerana Nabi SAW kadang-kadang satu cukai tinggi, kalau dia tak ambil untuk dia tapi dia balik pada negara, mungkin kita tak setuju, tapi Nabi kata kita taat fima ahab au karih, dalam benda yang kita suka ataupun kita benci, selagi ia bukan maksiat. Maka jika bertembung ijtihad rakyat dan ijtihad pemerintah dalam benda tak maksiat, maka kita menerima ijtihad pemerintah. Saya selalu buat contoh bodoh ni merata. Kita mungkin tak setuju naik motor siang hari pakai pasang lampu. Kita kata heran, pasal apa pasang lampu? Kita terberuk heran misalnya. Tapi pemerintah punya ijtihad, dia kata pasang lampu telah menyelamatkan keadaan. Kadang-kadang orang tak perasan, musim pagi tu utama, kadang-kadang kabus, kadang-kadang apa, lampu daripada jauh sebenarnya memberi kesan, mengurangkan aksiden. Dia bukti dia. Walaupun kita tak setuju dengan dia, mungkin pandangan kita mesti taat dalam hal itu. Kita mungkin tak setuju dengan dia halan, dia kata jangan bawa kereta dengan lebih daripada kelajuan sekian-sekian. Aku tak setuju dengan kerajaan, aku bawa laju. Sedangkan tindakan kita itu bukan bahayakan diri pemerintah itu, membahayakan rakyat yang lain. Kita taat. Sebab itu para ulama menyebut, sekalipun pemerintah zalim, jika dia mengajak kita keluar berjihad menentang musuh, yang musuh itu memang musuh umat Islam, kita keluar sekalipun di belakang pemerintah yang zalim. Ini satu bab yang luas, ia tidak sewenang-wenangnya dibahaskan, mesti diketahui. Kalau tidak, negara orang Islam tested already, kemusnahan, musnah, pertempuran, perang saudara yang tidak berhenti di kalangan kita. Sebab itu boleh mengubah pemerintah, boleh bantah. Nabi kata, siapa yang tengok mungkar, bantah pemerintah, ucap bantah pemerintah, jangan taat yang zalim. Tetapi nak tumbangkan dengan pemerintah tu, hak tu kena tengok kesan dia, cara mana kita nak tumbangkan. Kerana nak tumbangkan satu orang yang zalim, mati 30-40 ribu tak padan.